Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita dalam slot Salam Seram episod yang ke-11. Alhamdulillah, aku dah sampai ke video yang ke-11 dalam projek 30 hari 30 video aku. Suara pun dah serak-serak sebab dah kering ni. Ini dah pukul 6.45 petang. Hari pertama kita berpuasa dalam bulan Ramadan tahun 2024. Petang-petang dah pukul 6.45 ni, dah terbayang-bayang dah makanan nak makan masa buka puasa kejap lagi. Jadi minta maaf banyak-banyak lah kalau tiba-tiba asyik terjilat bibir ke apa kan. Sebab itulah tekak kering, kena telan elio banyak sambil bercerita ni. Okay, so terima kasih kepada semua yang masih lagi setia nak menonton video aku ni. Okay, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan korang, dan kepada yang tak setia, tak ada apa-apa yang perlu aku cakapkan kerana korang tak menonton pun. Alright. Okay, so hari ni aku nak kongsikan kisah seram apa pula. Okay, kisah seram kali ni aku pun tak ingat datang daripada siapa, tapi tadi aku scroll aku punya Google Keeps, aku ada nampak satu cerita ni. Dia kata berdasarkan kisah benar, tapi kat situ aku lupa letak note aku dapat daripada siapa lah. So kisah seram ni berlaku di sebuah rumah yang terletak di salah satu daerah dalam negeri Perak. Okay, daerah mana aku tak boleh bagi tahulah sebab takut nanti kang orang jadi, orang kata apa, walaupun tak bagi tahu nama daerah, walaupun Perak tu besar, tapi itulah kita risau kan. Cerita-cerita macam ni akan menyebabkan orang jadi risau pula nak duduk rumah sewa dekat daerah kat Perak tu kan. Okey, tapi tak apa, benda tu bagi aku tak penting pun. Okey, dan kisah ni berkenaan dengan tiga orang rakan sekerja yang diorang ni dapat bekerja di salah sebuah institut dekat negeri Perak tu lah. Okey, dan kebetulan dia dapat kat tempat kerja yang sama, dan diorang pun cari rumah sewa bersama-sama, dan diorang jumpa satu rumah sewa tu ni. Tapi malangnya rumah sewa yang diorang jumpa ni rumah sewa yang berpuaka. Nak tahu apa yang berlaku? Tunggu. Alright, aku mulakan kisah seram ni dengan memperkenalkan tiga orang yang memainkan watak utama lah dalam cerita ni. Kita ada Zamri, kita ada Badrul, dan kita ada Wahab lah. So tiga-tiga ni bukan nama sebenar. Jadi tiga orang ni telah mendapat kerja di sebuah institut di tempat yang sama, dan diorang ni pun berjaya menjumpai satu rumah sewa lah berdekatan dengan tempat diorang kerja ni lah. Jadi diorang bertiga ni pun dah siap bayar deposit rumah sewa tu semua dan sebagainya, advance apa semua dan sebagainya lah. Okay, dah memang settle lah bab sewa ni, dan diorang pun melangkah masuk ke dalam rumah ni. Bila diorang masuk dalam rumah ni tak ada nampak macam teruk pun, tak ada teruk pun, biasa je. Siap tuan rumah ni dia bagi macam perabot dah ada lah siap dalam rumah tu. Dah ada sofa, dah ada katil, memang cukup untuk dia orang bertiga. Memang macam komplit lah. Ada kitchen, ada kabinet dekat dapur, lepas tu siap ada dapur untuk dia orang masak. Semua macam dah komplit lah. So memang bila dia orang masuk tu memang dia orang macam puas hati lah tengok semua benda tu dah tersedia. Cuma rumah tu bila dah lama tak didiami, lantai tu macam berhabuk lah. Jadi dia orang ni pun macam bersama-sama lah mengemas barang-barang yang tak diperlukan di dalam rumah tu. Jadi nak dijadikan cerita, siapa nama tadi? Badri, Wahab, dan apa nama seorang lagi aku sebut lah. Aku tak ingat. Badri, Wahab, bubur lah. Dia katalah Zaini nama dia Okay, so si Wahab ni pun dia kemas, masa tu dia pun masuk ke dalam bilik air, dan dia nak basuh bilik air lah. Masa dia nak basuh bilik air ni, dia nampak ada satu patung diperbuat menggunakan kayu dan berukiran seekor beruk. So Zaini ni pun tengoklah patung ni. Dia kata apa punya patung lah ni kan. Dan dia ambil patung tu, dia pun buanglah dalam plastik sampah. Okay, so
si Wahab ni dia dah buang plastik sampah. Dia jugalah yang kemudiannya bila semua barang dah dikemaskan, dia jugalah yang buang plastik sampah tu dekat luar rumah lah. Okay. Dan masa ni petang lagi masa ni petang lagi. So bila diorang dah selesai kemas rumah semua ni dan sebagainya, Wahab ni masuk balik bilik air. Bila Wahab ni masuk bilik air, dia terkejut sebab kat bilik air tu ada patung beruk yang dia dah buang tadi. So Wahab ni pun panggil kawan-kawan dia, Zaini, Badrul, mai sini jap. Okay, masa tu tak cuak sangat Wahab kata, Bad, Zaini, korang tahu tak, aku sebenarnya dah buang patung tu tau, tapi patung tu kenapa dia balik dalam bilik air ni? So Zaini dengan Badrul pun tengok, kau je dah buang. Dua orang ni cakap kan. Lepas tu Wahab kata, ya aku dah buang, aku memang ingat aku dah buang, tapi macam mana boleh ada balik? Lepas tu kawan dia orang tu pun cakap lah, kau pasti ke kau dah buang? Tentang perasaan kau je yang rasa kau buang. Dua orang ni macam susah nak percaya takkan benda yang dah buang kat luar rumah tiba-tiba boleh masuk dalam rumah balik kan. Tapi Wahab ni bersungguh-sungguh kata, aku memang dah buang benda ni. Okay, so orang kata apa, Wahab ni kata, okay, kalau kau tak percaya kali ni, okay, jom aku ambil patung kayu ni, korang ikut aku tunjuk korang, aku buang dalam tong sampah. So Badrul pun Wahab pun ambil, Zaini dengan Badrul follow belakang dia sampai kat luar rumah. Okay, buang patung tu dalam tong sampah kat luar rumah. Okay, so Wahab kata, okay, semua saksi semua nampak aku buang Okay, yang dua orang tu pun angguk. So diorang pun masuk dalam rumah. Jadi selepas seharian diorang penat mengemas rumah dan sebagainya, malam tu lepas maghrib diorang pun jadi lapar lah. Jadi bila diorang lapar ni, diorang pun keluar rumah untuk cari makanan lah. Diorang pergi makan kat kedai makan. Settle makan kat kedai makan diorang pun balik rumah. Dan Wahab adalah orang pertama yang masuk rumah dan kemudian nak ke bilik air. Bila dia ke bilik air, si Zaini dan Badrul yang ada kat ruang tamu ni terdengar Wahab menjerit, Allahu Akbar. Lepas tu si Zaini dengan Badrul ni pun cepat-cepat pergi kat Wahab yang ada kat bilik air tu. Zaini dan Badrul tanya, Wahab, kau kenapa Wahab? Kau kenapa ni? Wahab pun dia cuma angkat tangan dan tunjuk. Dia angkat tangan, dia tunjuk. Rupanya dia tunjuk patung kayu yang berukiran seperti seekor beruk tu dah ada balik dalam bilik air tu. Jadi tiga orang ni memang tergamam lah, sebab tiga orang ni memang nampak Wahab buang patung tu dalam tong sampah. Jadi sekarang macam mana patung tu boleh ada kat bilik air tu balik? So Wahab ni pun cakap lah, aku rasa ada something wrong dengan patung ni. Lepas tu yang dua orang tu macam mengiyakan jugalah. Yalah, sebab dia orang jadi saksi yang patung tu dah dibuang tapi dah ada, boleh ada balik kat bilik air. Macam mana tu? Macam mana boleh jadi macam tu kan? Okay, so si Zaini ni pun dia cadangkan, okay, aku rasa malam ni kita buat baca Yasin untuk kita bersihkan rumah ni. Bersihkan lah, bukan guna penyapu kan. Baca Yasin untuk bersihkan rumah ni. Okay, fine. So first kali patung tu sekali lagi Wahab ambil dan buang kat luar rumah. Sekali lagi buang kat luar rumah. Dan dua kawan dia pun nampak. Dan dia orang pun ambil wuduk semua dan sebagainya dan start untuk baca Yasin. Bila dia orang baca Yasin dah sampai pertengahan surah tu, tiba-tiba dia orang dengar pintu bilik air dihempas dengan kuat. Pam! Terus berhenti. Dia orang baca Yasin. Sama-sama dia orang tengok sesama dia orang, okay, apa yang dah berlaku ni sebenarnya. Alright. So si Badrul ni bagi syarat, teruskan baca Yasin, teruskan. Dia orang pun baca Yasin lagi. Bila dia orang baca Yasin lagi, kali ni pintu bilik air tu bukan dihempas tapi digegarkan dari dalam. Lepas tu dia orang ni tiba-tiba dasarnya buat bulatan, tiba-tiba masing-masing dah merapat antara satu sama lain pergi kat penjuru rumah.
Lepas tu si Wahab ni cakap, aku rasa kita stop baca Yasin ni. Aku takut ada benda lagi buruk yang akan terjadi. Tapi si Badrul ni kata, jangan, kita teruskan baca Yasin ni. Kita teruskan. Sebab kalau kita berhenti, aku takut benda tu akan rasa macam kita ni memang takut akan dia. Jadi kita teruskan baca Yasin. So diorang 3 orang ni pun baca Yasin balik, sambung baca Yasin balik. Dan Alhamdulillah, bila diorang baca Yasin tu, tak ada apa-apa yang berlaku. Gangguan pintu digegarkan ke, pintu dihempas kuat-kuatkan, tak ada. So diorang bersyukur tak ada apa-apa yang berlaku sampailah diorang habis baca Yasin. Pukul 12 malam, waktu semua nak tidur, tiba-tiba Zaini kata kat Badrul, Badrul, aku nak pergi toilet lah, jom teman aku. So Badrul ni cakap, kau ni pergi toilet pun nak berteman, dah kenapa? So Zaini pun cakap kat Badrul, kau lupa ke apa jadi-tadi? Kau ingat aku berani ke nak masuk ke bilik air nak kena gegar macam tadi tu? So Badrul pun macam terfikir, ya juga kan. Jomlah, kita 3 orang pergi. Dengan Wahab sekali kena ajak. Okay, 3 orang pergi kan. Yelah, bilik air kena gegar kau, takkanlah tak risau. So 3 orang ni pun pergi. Bila diorang pergi je bilik air, diorang tolak pintu bilik air, patung kayu berukiran beruk tu memang dah ada balik dalam bilik air tu. Dan diorang pun saling berpandangan antara satu sama lain, dan diorang rasa memang ada something wrong dengan rumah ni. So apa yang diorang buat? Nak tak nak, diorang terpaksa keluar daripada rumah sewa tu dan cari rumah lain. Sebab tak nak cari pasal duduk kat rumah yang memang dah berpuaka. Biarlah burn deposit apa semua, janji diorang boleh hidup dengan aman dan tenteram dalam rumah sewa banding daripada duduk rumah sewa yang ada patung kayu berukiran beruk tu. Itulah dia kisah yang berlaku kepada 3 orang rakan sekerja. Jadi bab rumah sewa ni memang kita tak boleh cakap apa lah. Kadang ikut nasib juga kita ni kan. Dapat rumah yang elok lah. Dapat rumah yang berpuaka, memang naya lah, tak boleh buat apalah. Tapi kalau kita boleh usahakan untuk bersihkan rumah tu, insya-Allah kita boleh duduk tenteram kat rumah tu. Jadi setakat itu saja kisah seram untuk slot Salam Seram episod yang ke-11. Kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.